Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa lagi setelah cuti yang lama, cuti berbulan-bulan juga lah kan, lebih daripada 2 bulan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga kita telah sempurnakan rally yang panjang, perjalanan 50 kelas seingat saya, ataupun mungkin lebih kurang 50 kelas. Dan kita telah berjaya menamatkan pengajian hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mana dia telah mengumpulkan ataupun dia telah memberi syarah kepada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang orang panggil hadis 40 tu. Jadi alhamdulillah, dengan panjang lah kan perjalanan kita, bertukar venue, cuti, sambung bertahun-tahun, akhirnya kita telah berjaya dan kita telah tamatkan pengajian kitab tu. Hari ini insya-Allah kita akan mula buku baru, pengajian baru yang mungkin lebih panjang daripada hadis 40 dulu. Sebab hadis 40 tu kita baca sedikit ataupun beberapa benda yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak buat sekarang ni adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sirah ni kita akan bercerita tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi lahir sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi perjalanan dia lebih panjang lah. Mungkin kalau diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ambil masa bertahun-tahun. Cuma kita cubalah sedikit sebanyak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kitab yang kita akan guna adalah Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum, kitab ni ditulis oleh Safiur Rahman Mubarakfuri. Satu kitab yang bagus dan diterjemah ke dalam banyak bahasa. Asal kitab ni, dia ada satu pertandingan yang Muslim League, kalau tak seingat saya, buat pertandingan tu untuk mengumpulkan penulis sirah yang paling bagus, paling baik. Dan setelah dinilai dan dibandingkan, kitab ini adalah kitab terbaik. Terbaik maksudnya bukanlah konten dia lebih tepat berbanding yang kitab lain. Terbaik maksudnya susunan dia lebih mudah untuk ikut, lebih meninggalkan kesan. Jadi ini antara buku sirah yang paling mudah lah kita kata untuk kita baca dan untuk kita dapatkan manfaat. Safiur Rahman Mubarakfuri, penulis buku ni, adalah seorang alim di India. Tapi dia duduk lama di Madinah. Dia mengajar 10 tahun di Madinah ataupun lebih. Jadi dia ni walaupun asalnya India, cuma dia berbeza dengan banyak ulama India yang lain. Dia kehidupan dia lebih ke arah Arab lah, ataupun trend dia lebih ke arah trend ulama Arab, sebab dia duduk lama di negeri Arab. Safiur Rahman Mubarakfuri ni di India, kalau kita cerita sikit lah muqaddimah. India ni ataupun kawasan tu lah, benua India, Pakistan dan sebagainya, itu tempat yang telah melahirkan ramai ulama-ulama yang hebat sepanjang sejarah. Ulama India, mereka mungkin tidak berbahasa Arab sama macam ulama Arab. Masa mereka cakap, kedengaran berbeza, tak sama, tak selancar orang Arab. Mereka juga mungkin tak menguasai syair-syair Arab macam ulama Arab. Tetapi bab penulisan ataupun bab hujjah, ulama India ramai yang hebat. Sejak turun-temurun, sejak tempoh masa yang lama. Safiur Rahman Mubarakfuri ni juga dia ada tulis satu kitab syarah Sahih Muslim, Minnatul Mun'im, 4 jilid. Dululah setahun 2 tahun lepas saya baca kitab tu. Menariklah susunan dia.
tidak terlalu panjang, dia syarahkan, akhirnya bagi orang yang bahasa macam kita lah, bahasa Arab bukan bahasa pertama, bila kita baca Minnatul Mun'im, kita boleh faham ke semua hadis yang disebut dalam Sahih Muslim. Itu dia. Demikian juga orang lain selain daripada dia di kalangan ulama-ulama India. Satu benda yang mereka bagus dalam bab debat, ulama India bagus. Sebab tu di zaman Ibn Taymiyah, apabila Ibn Taymiyah duduk di Dimashq, ketika dia duduk di kawasan Syria, habis dah tak ada orang boleh nak berdebat dengan dia, mereka cari ulama India. Safiyuddin Hindi pada ketika tu datang khas untuk nak berdebat dengan Ibn Taymiyah. Bahkan Az-Zahabi menyebutkan Safiyuddin Hindi ni, apabila dia bercakap, kedengaran bunyi dia bukan bunyi Arab, bunyi India. Dia punya makhraj kan lain sikit daripada Arab. Tetapi dialah menjadi sandaran untuk berdebat dengan Ibn Taymiyah di zaman tu. Zaman sekarang pun kan Zakir Naik dan sebagainya. Jadi ulama India ni dia ada kehebatan yang kita tak tahu sebab apa. Mungkin sebab budaya dia kot, cara hidup mereka, mereka selalu bercakap, menjadikan itu kehebatan yang mereka ada. Bukan dekat ulama lah, orang-orang biasa dia pun sama juga. Dia ada kemahiran untuk bercakap yang tak ada kat orang lain. Di Malaysia sama kan, kebanyakan lawyer kan banyak Sing, Hindu dan sebagainya. Mamak pun termasuk jugalah. Jadi kemahiran bercakap tu ramai yang mereka ada kemahiran tu. Itu yang Allah bagi kepada mereka. Dan antara ulama-ulama besar di India, selain daripada Mubarak Furi, ada seorang lagi Mubarak Furi yang hebat, yang menulis syarah Sunan Tirmidzi. Itu juga Mubarak Furi, nama dia lain, Tuhfatul Ahwazi. Itu satu alim besar di India juga. Kitabnya menjadi rujukan di kalangan orang Arab. Juga yang mensyarahkan Sunan Abu Dawud, Aunul Ma'bud, Al-Azimul Abadi, seorang alim besar India juga. Ini semua trend-trend salafi lah. Al-Azimul Abadi, Al-Mubarak Furi, ketua mereka ataupun orang kata orang awal yang bawa sanad-sanad hadis ke India ni, Waliullah Dehlawi. Dia kira, orang panggil dia Musnad ataupun Musnidul Hind. Sanad-sanad hadis India ni, kalau di kalangan grup salafi ni, semua pergi kepada Waliullah Dehlawi. Hebat dah, seorang alim yang hebat. Dia ada tulis kitab Hujjatullah Al-Balighah. Saya tak sempat nak beli buku ni. Dulu masa kat universiti, first time dulu pergi book fair dengan kawan. Antara buku-buku saya beli, kawan saya beli buku tu. Roommate saya tak beli. Hujjatullah Al-Balighah. Satu kitab yang bagus, satu jilid dalam usul fiqh. Ditulis oleh Waliullah Ad-Dehlawi. Bukan sekadar salafi. Selain daripada mereka juga, selain daripada salafi, India telah melahirkan ramai ulama yang hebat juga. Antaranya Shah Anwar Kashmiri. Guru saya Dr. Suyuti di UAE, dia selalu sebut nama Shah Anwar Kashmiri. Dia tulis kitab Faidul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Al-Kashmiri ni dia agak anti sikit dengan Wahabi. Dia anti, bukan anti sikit, anti banyak. Jadi dalam Faidul Bari dia banyak mengkritik gerakan Wahabi, dia kritik banyak tempat. Tetapi dalam masa yang sama, apabila dia menilai Ibn Taymiyah, penilaian dia adil lah. Kadang-kadang dia kritik, kadang-kadang dia puji. Orang yang hebat. Juga antara orang yang hebat di India, Habibur Rahman Al-A'zami. Habibur Rahman Al-A'zami ni semua zaman-zaman lah ni. Dia ada krisis sikit dengan Al-Albani. Dia kritik Al-Albani. Lepas Al-Albani dah meninggal, murid-murid Albani kritik dia balik. Tapi dia satu nama yang besar. Hebat. Orang-orang yang ada kedudukan. Juga yang menuliskan buku yang orang tabligh selalu pakai, Maulana Zakaria. Kan? Hayatus Sahabah. Buku yang bagus. Susunan dia baik dan sebagainya. Itu kehebatan mereka. Allah bagi rezeki. Tempat itu telah melahirkan ramai orang-orang yang hebat di dalam penulisan dan juga di dalam dakwah. Jadi, itu sedikit sebanyak lah. Saya dulu antara ini guru saya di UIA, Dr. Abu Laith, Profesor Abu Laith. Dulu belum profesor, sekarang dia jadi profesor. Seorang alim India yang kalau di UIA tu kuliah hadis dia orang paling kanan lah maksudnya. Ataupun dia dianggap scholar dalam hadis lah. Profesor Abu Laith.
Dia juga adalah guru kepada dua orang guru saya, Dr. Suyuti dan Dr. Asri. Dr. Mazhar dan Dr. Suyuti. Kalau tuan-tuan baca, Dr. Mazhar pernah tulis dulu kan, perjalanan dia pergi ke India, pergi ambil sanad hadis dan sebagainya. Itu dia dapat surat recommendation ataupun tazkiyah daripada Dr. Abu Lais ni dah. Bagi dia surat, Dr. Mazhar dengan Dr. Suyuti ni, dua-dua orang. Pergi ke India, jumpa dengan ulama India, minta sanad daripada mereka, baca hadis. Ramailah yang mereka jumpa. Ada post Dr. Mazhar beberapa tahun lepas, tuan-tuan boleh tengok. Ala kulli hal, itu orang-orang yang hebat. Sampai Dr. Abu Lais ni yang mengajar kami, antara hebatnya dia ni, kita boleh cakap kan, macam ni kita cakap, sejam kita ngantuk. Ataupun sejam setengah maksimum kita mengantuk. Time mengantuk, mengantuk. Masa kami duduk kelas, belajar dengan dia dulu, kelas master tu, saya tak ingat apa subjek tu, dia syarah hadis innamal a'malu binniyat, hadis pertama dalam Sahih Bukhari, 3 kelas. Satu kelas 3 jam. Maksudnya 9 jam dia syarah satu hadis. Tak ada siapa tidur. Waktu petang lepas asar. Itu tambahan sikit. Waktu petang lepas asar tu maksud dia memang waktu kita tidur. Tapi tak ada siapa tidur. Itu kehebatan yang Allah bagi kepada mereka. Jadi itu sedikit sebanyak tentang penulis kitab ni dan juga asal dia daripada mana. Sirah yang kita akan baca ni, insya-Allah kita akan jalan satu persatu, tengok apa yang ulama sebut, perjalanan hidup Nabi SAW. Kami di YA dulu belajar sirah dengan Dr. Laith Su'ud Jasim, orang Iraq. Dia gemuk dengan janggut panjang. Dia ni antara orang yang hebat lah dalam mengajar sirah. Dia masuk kelas tak pernah bawa buku. Dia akan bawa beg selekeh tu lah kan, beg apa yang orang tua-tua suka bawa tu. Bawa beg selekeh tu dan dia akan cakap sampai habis kelas. Tetapi bila dia cerita sirah, nampak macam dia duduk kat situ dan dia lihat apa yang berlaku. Hebatlah bila dia cerita sirah. Waktu kami dalam kelas duk cerita, dia sebut dalam kelas, dia boleh cerita macam mana Aisyah radhiyallahu anha bawa Urwah bin Zubair pergi mengajar sirah. Aisyah bawa Urwah seorang je. Kami duduk belakang kelas, kami kata silap kot, mungkin Aisyah bawa 2 orang kot. Urwah dengan dia seorang lagi. Sebab cara dia cerita tu macam dia duduk kat situ. Hebatlah dia. Sekali tu dia duduk dalam kelas, biasa kami mengejek, kita kan budak nakal kat sekolah. Kami mengejek dia singa, sebab janggut dia macam singa betul, penuh macam singa. Kami panggil Asad. Biasa dia duduk sembang kat belakang, dia dengar perkataan Asad tu. Bila dia dengar perkataan Asad, dia berhenti mengajar. Dia pegang whiteboard punya pen tu. Dia ni kita cerita pasal Asad. So dia start cerita pasal Asad, nama-nama singa dalam bahasa Arab dan maksud dia. Singa dipanggil Laith. Sebab apa dipanggil Laith? Sebab bila dia tunjukkan gigi dia, muka dia nampak macam senyum. Singa juga dipanggil Abus. Sebab apa dipanggil Abus? Sebab muka dia garang. Kalau dia tak senyum, dia garang. Abus kan abasa kan, muka garang. Singa juga dipanggil Khamis. Sebab apa dipanggil Khamis? Sebab dia boleh serang daripada 5 arah. Badan dia fleksibel. Jadi adalah dalam 20 minit dia cerita pasal singa. Kita pun menyesal pasal apa kami sebut singa tadi dalam kelas. Ala kulli hal, itu masa saya belajar sirah dulu lah kat universiti. Kita akan baca insya-Allah kitab ni sedikit sebanyak untuk mengenali perjalanan hidup Nabi SAW. Baik, kita mula. Sebelum kita mula, sedikit mukadimah dia sikit. Apa faedah kita belajar sirah? Bila kita baca sejarah hidup Nabi, apa yang kita dapat faedah dia? Selain daripada ilmu, sirah ni bagi kat kita ketenangan jiwa. Sebab cabaran yang kita rasa kita hadapi pada hari ini, cabaran tu orang lain dah hadapi sebelum daripada kita. Nabi SAW, para sahabat dan sebagainya, mereka hadapi cabaran yang lebih teruk dan lebih berat daripada kita. Memberikan kepada kita keyakinan. Sirah juga menjadikan kita redha dengan apa yang berlaku. Nanti kita akan bacalah, dalam banyak hal Nabi SAW tak tahu pun apa akan berlaku di depan. Perjalanan di depan tu kabur. Tetapi semata-mata kerana mereka mempertahankan agama Allah, di depan tu Allah bagi kebaikan. Yang masa tu mereka pun tak tahu. Jadi
kita baca sirah, kita akan lihat bagaimana perjalanan hidup ni, kesimpulan dia satu je. Allah akan tolong. Orang beriman, orang membantu agama Allah, Allah akan tolong. Kalau Allah tak tolong di dunia, Allah tolong di akhirat. Bukan semua orang Allah tolong di dunia. Kita akan baca juga perjalanan hidup sebahagian daripada para sahabat yang mereka berjuang untuk agama, tapi mereka tak nampak hasil. Sebelum hasil tu dituai, mereka telah mati. Kita juga akan lihat bagaimana orang yang jahat dia melampau-lampau, betul-betul punya jahat, Allah biarkan dia dengan kejahatan dia. Setiap kali nak buat jahat, berjaya aja, sampai Allah hancurkan dia sekali. Jadi, dengan sirah ni kita dapat melihat perjalanan hidup Nabi SAW dan juga para sahabat. Baik, balik kepada tajuk kita. Tuan-tuan, sirah ni baik kalau, depan ni lah tuan-tuan, kalau ada pen, kertas mungkin baik. Sebab bila kita sebut nama-nama orang, nama tempat dan sebagainya, kita salin lah. Lepas tu benda tu nanti boleh rujuk balik dan sebagainya. Saya pun tak ingat sebenarnya, kita kena tulis. Kalau tak tulis, kita tak ingat. Perjalanan tu mungkin kita boleh ingat, tetapi watak, tempat, settingnya, baik kalau kita tulis lah, supaya nanti kita boleh rujuk. Baik, pertama sekali, Nabi SAW adalah seorang berbangsa Arab. Semua orang tahu. Seorang Rasul yang diutuskan daripada bangsa Arab. Ada tak Nabi di kalangan Arab selain daripada Rasulullah? Nabi Ismail. Sebelum daripada tu, tempat Arab ada. Nabi Saleh di kawasan Arab. Kaum Ad, kaum Samud, Hadramaut, di kawasan Arab. Jadi, bukanlah asing seorang Nabi di kalangan Arab, tetapi untuk perjalanan masa yang panjang, dominasinya Bani Israel. Lepas daripada Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub, seterusnya didominasi oleh Bani Israel. Sehinggalah datang Nabi Muhammad SAW, seorang lelaki di kalangan Arab. Apa maksud Arab? Ulama khilaf juga. Sebahagian ulama kata Arab maksudnya tanah yang gersang ataupun muka bumi yang kosong, tak ada tempat di atasnya. Al-ardul mujdiyah, tak ada tumbuhan, tak ada air di atasnya. Sebahagian ulama kata Arab disandarkan kepada Ya'rub ibnu Qahtan. Nanti kita akan cerita tentang Ya'rub, bapa kepada orang Arab. Baik, hari ini negara Arab, kan kita kata Arab ni tanah yang gersang, tak ada tumbuhan. Tapi hari ini bukan semua tempat macam tu. Betul tak? Di Khalij ataupun di Gulf, memanglah tanah gersang, tak ada tumbuhan. Tetapi berbeza dengan Syam, tumbuhan banyak. Berbeza dengan utara Afrika, banyak tumbuhan. Apa maksudnya? Maksudnya, di zaman jahiliyah, bila nama kata Jaziratul Arab, dia merujuk kepada kawasan ni. Syam tak masuk. Utara Afrika tak masuk. Mesir dan Sudan tak masuk. Tamadun tu semua dah wujud dah. Ada kerajaan Mesir, ada kerajaan Sudan dan sebagainya. Ada kerajaan yang pelbagai di Syam. Syam ni kawasan atas daripada Mekah ataupun atas daripada Saudi. Nanti kita boleh ceritalah satu persatu. Cuma ringkasnya, dulu zaman jahiliyah, bila kata Arab, Jaziratul Arab. Yang tengah-tengah tu, kawasan Saudi sebesar-besarnya tu, itu dia, Jaziratul Arab. Bawahnya, kawasan Yaman dan juga Oman. Yaman dan Oman ni dua kerajaan yang dah lama lah ada. Ataupun, bila ke tepi, kawasan dulu namanya Bahrain. Qatar, Bahrain, Imarat, kerajaan Bahrain. Dari dulu dah ada dah. Itulah Arab. Sampailah apabila Islam berkembang, orang di luar ambil bahasa Arab, mereka terima dan sebagainya. Jadi, takrif Arab itu juga berkembang. Ada tempat yang namanya Masyriqul Arabi, Arab Timur. Jordan, Syria, Lubnan, Palestin, Arab Timur. Ada tempat yang Maghribul Arabi, Arab Barat. Selepas daripada Mesir, Libya, Algeria, Tunisia, sampai ke hujung Maghribi, Mauritania di hujung sana, Maghrib. Ada tempat yang Mesir, yang kita tahu pada hari inilah, asalnya Afrika.
dan juga Sudan, Djibouti di bawah Somalia, Iraq juga diiktiraf negara Arab. Jadi ini semua berlaku setelah berkembangnya Islam dan juga mereka ni semua menerima bahasa Arab. Asalnya dia bukan Arab. Orang Mesir dia tak boleh action kata kamilah Arab, dia bukan Arab. Bukanlah semua keturunan Firaun. Tapi kalau ada benda yang mereka boleh banggakan, Firaun lah. Tak, ramai nabi-nabi dan rasul-rasul di Mesir juga. Cuma mereka bukan Arab, mereka Afrika. Lubnan apa semua ni duk main bangga kami Arab, asalnya mereka pun bukan Arab. Kita pun boleh jadi Arab, cuma kita tak cakap bahasa Arab ya. Kalau kita cakap Arab, kita pun Arab juga. Kita kalau banding dengan Djibouti, Somalia, kita cerah lagi lah. Maksudnya kalau warna menjadi ukuran, kita boleh masuk. Maksudnya kita ada kemampuan nak jadi Arab, tapi kita tak mahu ya. Sebab kita tak cakap bahasa Arab. Jadi akhirnya negara-negara ni semua dianggap negara Arab. Baik, seterusnya. Kawasan Jaziratul Arab di tengah-tengah ni, Saudi dan sebagainya, dia menjadi tumpuan orang ramai di zaman jahiliyah sebab ada Kaabah. Walaupun dia jadi tumpuan, dia tidak dijajah. Itu mungkin satu sebab yang menjadikan akhlak mereka agak teruk hidup di zaman jahiliyah, sebab mereka tidak dijajah. Sebab apa mereka tak dijajah? Tak ada apa-apa, satu. Tak ada sumber hasil bumi yang orang perlu pada ketika tu. Tapi meskipun dia ada kemajuan di sudut pelancongan, orang daripada Syam datang buat haji, orang daripada Yaman pergi buat haji, orang daripada kawasan Najat dan sebagainya yang dekat-dekat berkumpul di Mekah untuk haji, masih lagi orang tak jajah. Sebab penjajah susah nak sampai kat situ. Nanti kita akan baca dalam sirah, kita akan dapati bila orang minta tolong, berlaku peperangan, minta tolong kepada Kaisar di Syam, Kaisar kata aku tak boleh tolong, jauh sangat. Orang minta tolong kepada Kisra di Parsi, Kisra kata aku tak boleh tolong, jauh. Bayangkan tempat, kalau orang nak pergi jajah Mekah kan, contohlah nak pergi jajah Mekah. Mekah okeylah, nak pergi jajah kawasan tu. Bawa kapal sebagai contoh. Bila dia bawa kapal, masuk sahaja dalam Teluk Aden di bawah tu kan, antara Yaman dengan Somalia, orang dah tahu. Jadi orang di tengah-tengah Mekah dah boleh bersedia kalau mereka nak dijajah. Itu kalau ikut jalan laut. Kalau ikut jalan darat memang tak ada akal lah. Maksudnya daripada Syam, bayangkan daripada Syam, Palestin pada hari ini, nak pergi jajah Mekah, dia kena jalan hampir 2000 kilo. Tentera dia dah sampai situ, nak pergi perang macam mana lagi? Tak ada faedah orang nak pergi perang dan orang tak mampu. Sebab tu Arab jahiliyah mereka bebas, tidak dijajah. Sekarang ni pun kan ada Rub'ul Khali, apa orang panggil? Empty quarter kan, di antara Saudi, Yaman, Oman dan Emirat. Sekarang ni zaman lah ni, empty quarters tu orang tak masuk. Sampai kalau orang masuk, kan ada banyak kes yang kita baca sebelum ni, orang masuk sendiri bawa kereta, lepas tu kereta terbalik ataupun minyak habis, tak ada siapa bantu sampai jadi mati kering dalam tu, sampai jadi tengkorak. Itu zaman lah ni. Orang ada kereta, ada enjin. Itu pun empty quarter orang tak masuk. Apatah lagi di zaman dulu lah. Jadi itu antara sebab menjadikan mereka ini berbahagia, tidak dijajah. Buatlah apa mereka nak buat sesuka hati. Baik, asal Arab. Ini tuan-tuan kalau nak tulis boleh tulis lah. Asal Arab ada 3. Satu namanya Al-Arabul Ba'idah. Arab-Arab klasik. Arab-Arab terdahulu. Al-Ba'idah. Yang lepas-lepas lah. Al-Ba'idah. Arab ni, kita pun tak tahu apa berlaku kat mereka. Tinggalan sejarah pun dah hilang. Keturunan mereka pun mungkin dah tak ada. Yang tinggal hanya nama dan kisah. Arabul Ba'idah. Antaranya kaum Ad. Kaum Ad, mereka duduk di Aden, Yaman dulu. Dekat dengan empty quarter tu lah, Ad. Antaranya Hadramaut. Tamadun dulu kala di Hadramaut. Antaranya Thamud.
Madain Saleh. Antara Madinah kalau nak pergi ke Tabuk, ada tempat Madain Saleh. Itu tempat Arab-Arab dulu. Itu je yang kita tahu. Ada tempat mereka, ada nama mereka. Selain daripada tu, kita pun tak tahu. Keturunan mereka wujud ke tak? Wallahu a'lam. Ini satu, Arab Ba'idah. Kalau Melayu ni kira macam apa? Itu lama sangat. Apa tamadun Melayu dulu-dulu Jawa tak lama sangat. Yang macam ni lah, style-style Majapahit apa semua, ataupun sebelum daripada tu Langka Suka. Macam tu lah kira Arab-Arab Ba'idah ni, yang tinggal hanya nama. Yang kedua, Arab yang namanya Aribah. Arab Aribah ataupun Qahtaniyah. Qahtan, sampai sekarang ada keturunan Qahtan. Arab Aribah, Qahtani. Yang ketiga, Arab Musta'rabah. Baik, kita dah cerita ada satu Ba'idah, Arab-Arab dulu kala yang kita pun tak tahu, tinggal nama. Arab Al-Aribah ataupun Qahtaniyah ni asalnya daripada Yashjub ibnu Ya'rub ibnu Qahtan. Ini bapa mereka yang first sekali. Sebab apa diberi nama Qahtaniyah? Sebab pengasas Arab ni adalah Qahtan. Dikatakan inilah asal-asal Arab sebelum Nabi Ismail lagi. Nanti kita akan cerita sikit khilaf. Tetapi kalau orang kata Arab yang ada sekarang ni, punca dia apa? Qahtan. Yashjub ibnu Ya'rub ibnu Qahtan. Sampailah anak daripada Yashjub ni, keturunan dia, mereka mendiami Sabak di Yaman. Ada dua orang anak kepada Sabak yang bergaduh sama sendiri, Himyar dengan Kahlan, berebut kedudukan dan sebagainya. Daripada Bani Himyar, Bani Kahlan bin Sabak. Sabak ni berlaku, mereka hidup di satu kawasan yang amat-amat diberkati. Tumbuhan mereka banyak, rezeki mereka ada, segala macam tumbuhan, cuaca mereka baik sepanjang tahun. Itu Sabak. Mungkin orang kata sekarang ni mungkin cuaca tu boleh dapat dekat Salalah kot. Cuaca cantik, tumbuhan ada bermacam-macam, Sabak. Sampailah mereka mengkufuri nikmat Allah. Allah sebut dalam surah As-Saba, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan telah terdapat pada negeri Sabak itu, pada tempat tinggal mereka, tanda. Jannatani, dua kebun, satu di kanan, satu di kiri. Kulu min rizqi rabbikum, makanlah rezeki yang Tuhan kamu bagi dan bersyukurlah kepada Tuhan kamu. Negeri yang baik dan juga Tuhan kamu mengampuni. Jadi Sabak negeri yang nikmat dunia semua ada kat situ pada masa tu. Fa'aradu, tapi mereka kufur. Fa'arsalna alaihim sailal arim, lalu kami pecahkan empangan mereka. Empangan antara bukit yang mereka buat untuk tahan air, kami pecahkan. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dan kami gantikan dengan dua kebun mereka dengan dua kebun yang terdapat padanya tumbuhan yang tidak berbuah, dan juga tumbuhan yang pahit, dan syai' min sidr, sedikit daripada pokok sidr. Sidr ni dikata orang panggil pokok QF kan, lambang QF ada pokok bidara tu kan, itu sidr. Itu je yang Allah bagi. Hancurlah kerajaan Sabak. Jadi Himyar dengan Kahlan, Himyar kekal di Yaman, Kahlan disebabkan pergaduhan, disebabkan dah tak ada hasil, mereka tinggalkan Sabak, keluar daripada Yaman. Antara yang terkenal adalah Puak Al-Azdi daripada Kahlan. Al-Azdi ni perantau juga.
Imran ibnu Amr Muzaiqiyah. Dia pergi ke Oman. Imran bin Amr tinggal di Oman. Suku sakat dia. Harithah bin Amr Muzaiqiyah. Anak kedua Muzaiqiyah, Harithah, pergi ke Mekah. Jadi di Mekah, pada zaman jahiliyah nanti, ada daripada asal Aribah. Bukan semua Quraisy. Datang daripada Yaman. Daripada Kehlan. Jafnah bin Amr Al-Muzaiqiyah. Jafnah pergi ke Syam. Pergi ke Syam, tengok agama Kristian macam cantik. Sebahagian daripada mereka menganut agama Kristian. Datanglah selepas daripada itu Ghassasaniyah ataupun Ghassasinah. Kan kalau tuan-tuan baca sirah, Raja Ghassan, Sultan Ghassan apa semua di Syam, asalnya daripada Kehlan. Ghassan ataupun daripada awal lagi lah, bila Nabi utus utusan jumpa dengan Ghassan, asalnya daripada Yaman. Ini Kristian Arab. Dan juga Tha'labah bin Amr. Tha'labah bin Amr, dia tinggal di Hijaz. Kemudian setelah anak dia besar, anak dia Harithah, anak dia besar, berhijrah ke Madinah. Anak kepada Harithah bin Tha'labah ni, Aus dan Khazraj. Itu asal-usul dia. Jadi Aus dengan Khazraj asalnya daripada Qahtan tadi. Yashjub ibnu Ya'rub ibnu Qahtan. Itu asal bapa dia. Okey, ini Arab yang kedua. Arab Aribah, yang punca dia daripada Yaman. Sebab tu orang Yaman sampai sekarang mereka bangga. Kan orang Yaman akan kata, kamilah asal Arab. Nanti kita akan sebut, ada sikit perbahasan. Kita boleh buktikan yang mereka ni bukan asal Arab pun sebenarnya. Ada bukti ataupun ada karinah yang mengatakan Yaman ni bukan asal Arab. Nanti kita akan bacakan. Yang ketiga, Arab Musta'rabah. Satu Ba'idah. Yang kedua, Aribah. Yang ketiga, Musta'rabah. Arab Musta'rabah, dia berasal daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini Musta'rabah. Di zaman Nabi SAW, orang Arab mereka tak tahu dah macam mana mereka berhubung dengan Ibrahim. Tetapi mereka tahu mereka berhubung dengan Adnan. Dan mereka tahu Adnan ni ada nasab yang bersambung kepada Ismail alaihissalam. Jadi Quraisy, Khuza'ah, Bani Bakar, semua yang duduk di kawasan Jaziratul Arab, mereka semua mengaku kami Adnani. Asal daripada Adnan. Maksudnya asal daripada Ibrahim alaihissalam. Sebab dia jadi macam ijma' ketika tu. Adnan daripada Ismail. Walaupun mereka tak kenal dah siapa turutan nasab dia. Baik. Cerita sikit tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kita dah baca, mungkin tuan-tuan pun dah yang mengajak kafar budak-budak, kita pun dah lalui kisah ni. Dia berasal daripada Iraq. Dia bergaduh dengan bapak dia, Nabi Allah Ibrahim. Bapak dia sembah berhala kan, cerita bapak dia jual berhala dan sebagainya. Dia pun keluar daripada Iraq. Dan Nabi Ibrahim banyak berjalan. Nabi Ibrahim dan isterinya Hajar. Hajar ni perempuan yang cantik lah. Zaman tu kira menjadi rebutan ramai jugalah. Nabi, isteri kepada Nabi Ibrahim, Hajar. Okey? Sarah. Isteri Nabi Allah Ibrahim, Sarah. Nabi Ibrahim bangsa asalnya daripada Nabi Nuh juga. Datang Nabi Ibrahim. Ketika tu pemecahan bangsa belum wujud lagi lah. Arab pun sandar kepada Nabi Ibrahim. Bani Ismail pun, Israel pun pecah sampai kepada Nabi Ibrahim. Dua-dua kata Ibrahim ni. Dalam sejarah, antara manusia yang menjadi tumpuan semua orang, satu Nabi Nuh. Sebab anak-anak dia yang hidup. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yahudi kata mereka ikut Ibrahim, Kristian kata mereka ikut Ibrahim, Arab kata ataupun Islam pun kata ikut Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni menjadi anchor kepada semua agama-agama yang wujud. Tuan-tuan kalau tengok bila Nabi Ibrahim buat Kaabah, tak ada siapa umat dia. Umat dia mungkin Nabi Lut seorang kot umat dia. Nabi Lut pun berhijrah pergi duduk tempat lain. Tak ada siapa. Tetapi
setelah kematian Nabi Ibrahim alaihissalam, semua agama kata umat Nabi Ibrahim. Masa dia hidup tak ada siapa mengaku. Tak ada siapa. Baik, balik kepada cerita. Nabi Ibrahim bersama dengan isteri dia, Sarah, mereka banyak berjalan. Mereka pergi ke sebahagian tempat di Haran, di Turki. Haran, sampai sekarang nama dia Haran kot, seingat saya. Mereka pergi ke Palestin. Mereka pergi ke Mesir juga. Dalam hadis Al-Bukhari kan disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi SAW kata Ibrahim tak tipu melainkan 3 kali. Satu, dia kata inni saqim, aku sakit. Dia ajak dia keluar pi sembah berhala, inni saqim. Yang kedua, dia tanya Nabi Ibrahim, siapa yang pergi potong tangan tokong-tokong kami? Nabi Ibrahim kata, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang potong tangan anak-anak tokong ni, bapak mereka yang besar ni. Bukan tipu pun sebenarnya. Dia itu nak mempersendakan mereka lah. Yang ketiga, apabila Nabi Ibrahim sampai ke Mesir, masa tu Firaun dah ada ke belum tau? Maharaja Mesir lah, tak kira lah Firaun ke siapa ke. Dia ni Casanova sikit lah, dia suka perempuan. Nabi Ibrahim bawa isteri yang cantik, Sarah, ke Mesir. Jadi bila sampai, Raja Mesir memerintahkan Ibrahim, aku tak mau tahu, Sarah datang menghadap. Jadi apabila orang tanya kepada Nabi Ibrahim, Sarah ni siapa? Nabi Ibrahim kata, ukhti, saudara perempuanku. Sebab kalau dia kata zaujati, dia bunuh Nabi Ibrahim, dia curi Sarah. Nabi Ibrahim kata ukhti, ini saudara perempuan aku. Sebab tu dalam hadis Nabi Ibrahim sebut sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, bila depa tanya aku siapa engkau, fa akhbartuhu annaki ukhti fala tukadzibini. Aku bagi tahu kat raja tu ataupun wakil dia, engkau ni saudaraku, jangan khianati aku. Nabi Ibrahim pun okey. Bila isteri dia diminta menghadap, isteri dia pun pergilah menghadap. Nabi Ibrahim berdoalah supaya Allah selamatkan isteri dia, pergi menghadap. Sultan yang kaki perempuan ni, dia nak pegang isteri Nabi Ibrahim, Sarah. Setiap kali dia nak pegang isteri Nabi Ibrahim, dia tertahan. Dia jadi berhenti sekejap, lumpuh sekejap. Kaku tu perbuatan kita. Ni bukan dia kaku, dia dikakukan. Dia terberhenti. Dia pun minta Sarah doa supaya Allah lepaskan aku. Sarah pun doa, lepaskan dia. Dia pun okey. Dia try sekali lagi. Ketegak orang kata. Dia try sekali lagi, dia kaku lagi. Sarah pun berdoa, lepaskan dia. Dia pun okey. Kali ketiga dia nak try, Sarah pun berdoa. Dia minta kat Sarah, doa supaya aku okey. Sarah pun doa. Dia kata yang mai ni bukan calang-calang orang lah, bukan manusia biasa. Dia kata kat Sarah, pergi balik. Dia bagi hadiah. Hadiahnya seorang perempuan yang milik dia yang paling hebat jugalah pada ketika itu, iaitu Hajar. Raja Mesir bagi hadiah dekat Sarah, bawa balik kepada Ibrahim alaihissalam. Baliklah Sarah jumpa dengan Ibrahim, bawa seorang perempuan lagi, Hajar. Hajar ni bukan untuk Ibrahim, asalnya hadiah kepada Sarah. Bila Nabi Ibrahim tanya kepada Sarah, tadi pi seorang, macam mana boleh balik 2 orang? Sarah kata, raddallah kaidal kafir fi nahrihi wa akhdama Hajar. Allah telah mengembalikan tipu daya orang kafir ni ke atas tengkuknya sendiri, dan juga Allah hadiahkan kepada aku Hajar. Bawa balik Hajar. Lepas tu dia pun tak ada anak, lama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan rela hati, dia pun bagilah hadiah supaya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan Hajar. Jadi itu sikap yang baik. Sikap yang baik. Jadi Nabi Allah Ibrahim pun berkahwinlah dengan Hajar. Dihadiahkan oleh Sarah. Lepas kahwin, ini masalah sebenar. Bila kahwin lama dengan Sarah, tak ada anak. Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Hajar beranak. Asalnya Sarah ni dia nak hadiahkan. Memang dia dah bersedia pun, mungkin Nabi Ibrahim boleh dapat anak dengan Sarah, aku hadiah dengan Hajar, aku hadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Tapi bila betul-betul Hajar beranak,
Ini dia jadi lain. Dia datang jealous, cemburu. Mula-mula masa dia bagi hadiah, dia cakap gunakan akal yang waras. Akal. Tetapi apabila datang cemburu, akal itu telah dikalahkan oleh emosi. Ini naluri manusia biasa. Semua orang begitu kan. Kadang-kadang kita boleh bersikap kritis. Akal kita menghukum. Tapi bila datang emosi, akal tu tak boleh pakai lah. Akal tu dia kena duduk sebelah. Dikalahkan oleh emosi. Kaunselor kan selalu cerita, kita kena bersabar, kita kena buat ni. Dalam stres, kita buat 1, 2, 3. Kena kat dia stres, hilang 1, 2, 3 semua. Itu pentingnya emosi. Datang emosi, hilang terus. Maka bila Hajar mengandung dan melahirkan anak, Sarah jealous. Dan berlakulah krisis rumah tangga. Bukan antara Ibrahim, antara Sarah dan juga Hajar. Sehinggalah hampir-hampir Sarah ni menimpakan bencana lah. Melakukan benda-benda tak baik kepada Hajar. Mengancam keselamatan Hajar. Walaupun asalnya dia yang hadiahkan. Iyalah, emosi kan, kalau kita letak diri kita di tempat Sarah, dia hadiahkan Hajar. Kemudian Hajar bersalin. Jadi nampak Hajar mengandung. Nampak Nabi Ibrahim AS bagi penumpuan yang lebih kepada Hajar. Dia pun jealous lah. Dan dia jealous, dia mula bertindak di luar kawalan dia sendiri. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim AS buat keputusan bawa Hajar dan juga anak yang baru dilahirkan Ismail daripada Biladus Syam menuju ke Mekah. Bawa tinggalkan di Mekah. Apabila tinggalkan di Mekah, Nabi Ibrahim tinggalkan kepada mereka sedikit bekas makanan, tamar, dan juga sedikit air untuk diminum. Nabi Ibrahim pun jalan tinggalkan mereka. Ketika Nabi Ibrahim AS berjalan nak meninggalkan mereka, Hajar tahan. Hajar kata, stop. Ni apa cerita ni? Dahlah kita mai tempat jauh. Aku dengan anakku 2 orang. Tinggal dekat sini. Kemudian Nabi Ibrahim nak patah balik Syam. Hajar tak boleh terima. Apa yang telah berlaku sebenarnya? Takkan macam ni je tinggal. Nabi Ibrahim tetap berjalan. Hajar panggil. Nabi Ibrahim berjalan. Sampailah akhirnya Hajar sebut kepada Nabi Ibrahim AS, Allahul ladzi amaraka bihadza. Adakah Allah yang perintahkan kau buat macam ni? Nabi Ibrahim kata, na'am. Ya. Kemudian kata Hajar AS, idzan la yudayyi'na. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghampakan kami. Engkau balik. Maka Nabi Ibrahim pun balik ke Syam, tinggallah Hajar dengan Ismail yang baru dilahirkan. Kita nak sambung cerita ni. Cerita ni tuan-tuan selalu dengar kan? Ha? Macam ni tak habis kita punya sirah. Okey. Jadi Nabi. Wahyu dah awal lagi. Setelah dia keluar tinggalkan Nabi, tak awal lagi. Dia masih lagi, bila dia dapat wahyu, bila dia kenal Tuhan. Kan mula-mula dalam Al-Quran disebutkan, dia tengok matahari, dia kata, Hada Rabbi. Sampai lepas tu dia dah kenal Tuhan. Nabi Ibrahim dah dapat wahyu daripada awal lagi. Jadi peristiwa ni berlaku selepas daripada itulah. Tinggallah anak tu dengan mak dia. Hajar pun minum, susukan anak dia. Minum, susukan anak dia. Sedikit tempoh yang tinggal, habislah susu dia. Susu yang Nabi Ibrahim, yang dia nak susukan kepada anak dia, dan juga air tamar tu dah habis. Apa Hajar buat? Dia tengok sekeliling. Kosong. Ketika Nabi Ibrahim AS nak tinggalkan mereka, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan mereka ini, anakku, di lembah yang tidak ada tumbuhan padanya, di tempat rumahmu yang dimuliakan. Dia pembalik. Apa Hajar buat? Hajar nampak satu bukit yang tinggi, dia naik atas bukit tu, Safa. Kemudian dia tengok bawah keliling tak ada air. Dia nampak satu lagi puncak yang tinggi di sana, dia pergi ke Marwah.
Safa dengan Marwah, bayangkan ketika tu tak ada bangunan keliling tu, tanah pasir, dia pergi ke Marwah, naik atas bukit Marwah. Tengok keliling, tak ada air. Patah balik ke Safa. Sampailah 7 kali. Sebab tu Nabi SAW kata, itulah sa'i yang kamu buat. Apabila dia melihat ke bawah, dia nampak, dalam riwayat disebutkan malaikat datang membuka muka bumi ini, adalah air di sisi Ismail alaihissalam. Maka Hajar pun turun pergi kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bila dia pergi, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan malaikat kata kepada Hajar, la takhafu dhai'ah, jangan takut kamu dihampakan. Fa innaha huna baitullah yabni hadzal ghulam wa abuhu. Malaikat kata kat Hajar, kerana di sinilah terletak Baitullah yang akan didirikan oleh budak ini dan juga bapaknya. Hajar pun seronok. Nampak air keluar, mencurah-curah. Riwayat yang sahih, malaikat datang buka muka bumi itulah, itu yang sahih. Apabila air mula mencurah, Hajar pun, yalah, walaupun malaikat kata la takhafu dhai'ah, itu malaikat kata, malaikat pun dah pergi. Mungkin nanti hilang air ni. Dia pun tahan, kepung, supaya air itu boleh disimpan. Kata Nabi SAW, yarhamullahu Ismail, yarhamullah umma Ismail, law tarakat zamzam lakanat ainan ma'inan. Nabi kata, Allah merahmati ibu Ismail. Kalau dia tinggal Zamzam tu, dia tak kepung, lakanat ainan ma'inan, dia akan jadi air yang melimpah ruah memenuhi lembah tu. Tapi sebab dia kepung, banyak tu sajalah air di tempat kepungan dia saja. Ala kulli hal, duduklah. Contoh perkataan yarhamullah ni, dia digunakan, istilah Arab dululah kalau kita baca kitab-kitab hadis, yarhamullah digunakan untuk satu benda yang orang tu buat, kita macam tak seronok sangat, tapi dia buat tu bukan benda yang salah. Itu yarhamullah. Biasa digunakan lah. Sebab tu Bilal duk mai panggil Nabi kerap-kerap, suruh berhenti sahur kan. Berhenti sahur, dah masuk subuh, Nabi duk makan juga. Bilal kata dah nak cerah ni, Nabi makan juga. Sampai berkali-kali Bilal datang. Lah Bilal kata, ni betul-betul cerah ni. Okay, Nabi pun berhenti sahur. Betul-betul dah subuh, Nabi berhenti. Nabi kata, yarhamullahu Bilal, Allah rahmati Bilal. Kalau tak sebab dia, kita akan makan tak berhenti. Ala kulli hal, itu perkataan yarhamullah lah. Tinggallah mereka. Apabila Nabi Ismail dan juga ibunya Hajar tinggal di situ, burung pun mula berada di atas kawasan air tu. Orang Jurhum, kena ingat, nanti kita akan banyak cerita tentang Jurhum. Jurhum, satu kabilah yang nampak tempat tu, mereka pun datang, minta izin dengan ibu kepada Ismail, boleh tak kami nak duduk di sini, ambil manfaat daripada air ni. Hajar pun kata boleh, tapi air ni bukan hampa punya. Bukan hampa punya. Hampa boleh duduk, hampa boleh minum. Air ni kami punya lah, kira tuan punya. Mereka pun bersetuju untuk tinggal di situ, Jurhum. Hajar dah bagi tahu, ni bukan hampa punya air, hampa main duduk je. Tapi lepas tu keadaan berubah lah, nanti kita akan baca seterusnya. Nabi Ibrahim alaihissalam balik ke Syam dengan isteri dia Sarah yang kecewa lah. Dia bagi Nabi Ibrahim kahwin dengan perempuan yang dia sendiri punya. Kemudian Nabi Ibrahim dapat anak dengan perempuan tu dalam keadaan dia kecewa, sedih. Kita boleh bayangkanlah macam-macam perasaan dia pada ketika itu. Sepatutnya aku yang melahirkan anak, kedudukan dia lebih utama dan sebagainya, tapi dia tak ada anak. Dan dia telah berkorban. Korban dia bagi Nabi Ibrahim kahwin dengan orang lain. Sampailah pada satu hari datang malaikat. Allah sebut dalam suratul Hud daripada ayat 69. Allah sebut, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salamun. Dan telah datang kepada Ibrahim utusan kami dengan khabar gembira. Mereka berkata salam, selamat sejahtera. Qala salamun. Ibrahim pun jawab salam. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanif. Masuk sahaja tetamu tu, sekejap sahaja masuk, Nabi Ibrahim pun sediakan ijlin hanif, daging untuk bagi mereka makan. Nabi Ibrahim tak tahu siapa tetamu ni.
Sarah pun tak tahu. Tetamu datang ke rumah, Nabi Ibrahim arahkan Sarah, bagi mereka makanan. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi, apabila Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tak sentuh pun makanan tu, nakirahum, Nabi Ibrahim rasa pelik, ada benda tak kena dengan yang main. Orang main daripada jauh biasanya datang nak makan. Jangan kata jauh pergi kenuri arwah pun nak makan. Tambah orang jalan daripada jauh datang asing, biasanya nak makan. Tapi tangan mereka tak sentuh pun makanan tu, duduk diam. Nakirahum, ada benda tak kena. Wa aujasa minhum khifatan, Nabi Ibrahim mula takut. Apa makhluk yang datang rumah aku ni? Kita takut hantu main rupa hantu. Ini tak payah main rumah hantu, rupa hantu. Dia tak payah makan pun, benda dah pelik dah. Wa aujasa minhum khifatan qalu la takhaf, mereka kata jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut, sesungguhnya kami diutuskan kepada kaum Lut. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, ketika tu Nabi Ibrahim tengah duduk, tetamu dia duduk juga. Wa imra'atuhu qa'imah, isterinya tengah berdiri. Fadhahikat, dan dia gelak. Kenapa dia gelak? Sebab Sarah dengan Ibrahim, dua-dua ni mereka tahu kaum Lut jahat. Kaum Lut telah mendustakan Lut. Apabila malaikat kata kami diutuskan kepada kaum Lut, kami akan hancurkan kaum Lut, dalam ayat lain disebutkan lebih panjang. Nabi Ibrahim tanya, takkan Lut sekali kena? Tak, Lut tak kena. Maka isteri dia pun fadhahikat, dia senyum dan dia gelak, tanda kemenangan. Alhamdulillah, Allah bagi kemenangan kepada Lut. Tentu kalau kita baca Quran, Ibrahim dan Lut alaihi wassalam, mereka sekali, satu zaman. Ibrahim lebih senior lah, sebab Al-Quran sebut Lut beriman dengan dia. Tapi mereka sezaman. Dua-dua kena ancaman. Apabila inilah ukhuwah para Nabi. Bila Allah bagi khabar gembira yang Lut diberi kejayaan, isteri dia pun gelak. Isteri Ibrahim alaihissalam. Apabila dia gelak, fabasyarnaha bi Ishaq. Dia tengah gelak, malaikat kata, "Hei, untuk engkau pun ada juga. Untuk engkau Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub." Dan lepas daripada Ishaq, Yaqub. Khabar gembira ni bukan untuk Lut saja. Untuk engkau ada juga. Tentu banyak pengajaran dia. Apa pengajaran dia? Satu, dia berkorban dan Allah ganti kat dia. Dia pun mengandung juga. Yang kedua, dia melahirkan kegembiraan di atas kejayaan Lut. Fadhahikat, dia gelak. Dan kerana kegembiraan di atas kejayaan orang lain tu, fabasyarnaha, kami bagi dekat dia pun khabar gembira juga, bukan Lut saja. Itulah sikap yang kita kena buat lah. Kalau orang dapat kebaikan, kita gembira untuk orang tu. Lepas tu insya-Allah Allah baik kat kita juga. Wa mar'a, kemudian qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Isteri Nabi Ibrahim iaitu Sarah, dia kata, takkanlah aku nak beranak, aku dah tua, dan suami aku ni pun lelaki yang tua. Benda ni ajaib kalau aku boleh beranak. Dalam ayat lain disebutkan dalam surah Az-Zariyat, fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha, sampai dia tampar muka dia macam nilah. Betul ke ni? Ni betul ke ni? Malaikat bagi tahu aku nak beranak. Sampai begitu. Kemudian malaikat kata, qalu ata'jabina min amrillah. Malaikat kata, adakah engkau berasa takjub dengan urusan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan juga berkat ke atas kamu, ahlul bait. Innahu hamidum majid. Sungguhnya dia yang maha terpuji dan juga mulia. Jangan rasa ajaib. Allah nak bagi, Allah bagi. Walaupun dia tua, walaupun suami dia tua, walaupun dia mandul. Ayat ni ada satu benda penting lagi, yang mana apabila Allah sebut rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait,
ayat ni dituju kepada isteri Ibrahim, Sarah. Allah kata rahmat dan berkat ke atas kamu ahlul bait. Maksudnya isteri-isteri Nabi adalah ahlul bait. Ini berbeza dengan Syiah. Syiah kata isteri Nabi bukan ahlul bait. Tapi ayat ni jelas, Sarah ahlul bait. Jadi demikian juga dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seronoklah Sarah, dia ada Ishaq. Seronoklah Hajar, dia ada Ismail. Lagi seronoklah Ibrahim alaihi salam. Ishaq pun ada, Ismail pun ada, Hajar pun ada, Sarah pun ada. Hiduplah mereka begitu. Di Mekah, Jurhum tinggal bersama dengan Nabi Allah Ismail. Kemudian berlakulah peristiwa sembelih. Allah sebut dalam surah As-Saffat, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Dan apabila telah capai umur dia, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adhbahuka. Aku melihat di dalam mimpi yang aku telah menyembelih engkau. Madza tara? Apa engkau nampak? Apa pandangan engkau? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Dia kata, wahai ayahku, buatlah apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku di kalangan orang sabar. Ni siapa ni? Ishaq ke Ismail? Sebab apa Ismail? Sebab apa Ismail? Apa dalil yang katakan cerita ni Ismail, bukan Ishaq? Sebenarnya ulama tafsir berbeza pandangan, tapi majoriti kata Ismail. Kenapa Ismail? Isyarat-isyarat banyaklah. Sebab nanti dia akan bina Kaabah di Mekah. Jadi nampak macam Ismail lebih dekat. Dalil yang paling kuat, apabila malaikat cerita dekat Sarah, malaikat kata, "Wa min wara'i Ishaq Yaqub." Lepas daripada Ishaq akan datang Yaqub. Kalau Nabi Ibrahim nak sembelih Ishaq siap-siap, macam mana nak mai Yaqub? Maka atas alasan itu, kebanyakan ulama menyebutkan peristiwa ini berlaku kepada Ismail alaihi salam. Lalu berlakulah peristiwa raya haji yang kita duk cerita tiap-tiap tahun tu, selesai. Itu kalau kita baca dalam sejarah kan, beberapa kalilah Nabi Ibrahim alaihi salam datang ke Mekah melawat Nabi Ismail. Itu kali pertama, ketika Hajar masih hidup. Kali kedua dan ketiga disebutkan dalam hadis Bukhari. Cerita yang mungkin tuan-tuan pun dah dengar. Apabila Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail alaihissalam tak ada kat situ. Ada isteri dia. Nabi Ismail pun dah tinggal di Mekah, duduk belajar bahasa Arab dengan Jurhum, dah jadi satu orang yang kuat, yang hebat, berkahwin dengan seorang perempuan di kalangan Jurhum. Tak ada orang lain dah yang tinggal. Jurhum dengan Ismail dia. Nabi Ibrahim alaihissalam datang, tanya kepada isteri Ismail, laki hang mana? Isteri dia kata tak ada, dia keluar menyelesaikan urusan dia. Nabi Ibrahim pun tanya, hidup hampa macam mana? Dia pun kata, nahnu bisyarrin, nahnu fi daiqin wa shiddatin. Dia kata, oi, hidup kami teruk, miskin, sempit, memang teruk. Nabi Ibrahim alaihissalam kata, apabila suami engkau balik, faqra'i alaihissalam wa quli lahu yughayyir atabata babih. Bila laki hang balik nanti, ucapkan assalamualaikum daripada aku. Dia tahulah siapa aku, tak payah beritahu. Dan pesan kat dia, rangka pintu ni tak berapa cantik, suruh tukar lain. Nabi Ibrahim balik. Apabila Nabi Allah Ismail alaihissalam, tuan-tuan tak pernah dengar ke cerita ni? Semangat ya dengar. Ini jadi macam pencerita pula. Baik, apabila Nabi Allah Ismail balik, isteri dia pun dengan semangatlah cerita. Tadi ada satu orang tua mai sini,
Orang tua tu tanya keadaan kita macam mana, aku pun katalah kita hidup susah, sempit, melarat dan sebagainya. Dia suruh bagi salam ke hang, dia suruh tukar pintu rumah ni. Nabi Ismail kata, hadza abi. Yang mai itu bapa aku. Dan dia suruh tukar pintu rumah ni, maksudnya dia suruh aku cerai hang lah. Jadi hang baliklah ke rumah orang tua hang. Maka Nabi Ismail alaihi salam pun cerai isteri dia yang pertama. Dia pun duduk lama, selepas itu dia berkahwin dengan isteri yang kedua. Dalam kitab-kitab sirah disebutkan namanya Sayyidah Ibnu Mudad Ibnu Amru Ibnu Jurhum. Sayyidah bintu Mudad Ibnu Amru al-Jurhum. Mudad ni penting. Pak mentua Ismail ni cerita penting. Nanti kita akan sampai. Kalau tak sampai, kita sampai minggu depan. Jadi dia kahwin dengan Sayyidah Ibnu Mudad, bintul Mudad. Nabi Ibrahim datang sekali lagi. Bila datang sekali lagi, sama juga. Nabi Ibrahim datang, orang tua biasa tanya, laki hang mana? Sayyidah bintul Mudad kata, laki aku tak ada. Dia keluar selesaikan urusan dia. Nabi Ibrahim tanya, macam mana hidup hangpa? Dia kata, nahnu bi khairin wa sa'atin wa asnad 'ala Allah. Dia kata, alhamdulillah, hidup kami ni okeylah dan luaslah rezeki kami. Nabi Ibrahim tanya, ma ta'amukum? Hangpa makan apa? Dia kata, laham. Kami makan daging. Dia kata, ma syarabukum? Minum apa? Dia kata, ma. Nabi Ibrahim tahulah, bila dia kata laham dengan ma, maksudnya taklah mewah sangat. Air dengan daging. Kalau mewah, roti, gandum, campur dengan daging lagi, susu dan sebagainya, daripada air anggur dan sebagainya, itu mewah. Tapi mak dengan laham, hidup tak mewah. Tapi perempuan ni, dia bersyukur kepada Allah. Dia kata, kami hidup ni bagus, urusan kami senang. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihi salam, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Ya Allah, berkatilah daging dan air mereka. Nanti laki hang balik, kata kat dia, sampaikan salam dekat dia, cakap kat dia, jaga elok-elok rangka pintu ni, bagi kuat. Nabi Ibrahim pun balik. Apabila dia balik, isteri dia pun kata, tadi ada orang tua mai, dia tanya macam mana, aku kata keadaan kita bagus, makanan semua cukup. Dia pun doa berkati daging dan juga air. Dia kata, jaga pintu ni elok-elok. Lalu Nabi Ismail kata, yang mai itu bapa aku. Dia suruh jaga pintu ni, suruh jaga hang elok-elok lah. Selesai masalah. Berapa kali dah Nabi Ibrahim melawat? 3 lah kan. First kali masa peristiwa sembelih, sekurang-kurangnya. Selain daripada tu, kita tahulah, tak diceritakan. Yang kedua, dia suruh cerai isteri tu. Yang ketiga, dia suruh jaga isteri tu elok-elok. Yang keempat disebut di dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan apabila Ibrahim dan juga Ismail mendirikan rumah ni, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar dan juga maha mengetahui. Al-Baqarah 127. Ini yang keempat. Dalam hadis disebutkan panjanglah cerita. Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail peluk Nabi Ibrahim sebab lama tak jumpa bapa dia. Kemudian mereka sama-sama membina Kaabah. Kemudian diajarkan kepada Nabi Ibrahim manasik haji dan sebagainya. Itu berlaku ziarah yang keempat. Jadi, balik kepada asal keturunan Arab tadi. Satu, tak jumpa. Dia datang ke Mekah dan dia tak jumpa. Datang jumpa bini dia je. Allahu Akbar. Dia pun, kita pun tak tahu sebab apa dia balik terus. Wallahu a'lam. Zaman tu mungkin kita tak tahu apa yang berlaku, cuma dia tak jumpa lah. Yang zahirnya dia tak jumpa. Baik. Arab Ba'idah, balik ulang kaji sikit. Arab Ba'idah asalnya dari mana? Kita pun tak tahu. Kan? Penempatan Arab terdahulu, kategori Majapahit, Langkasuka semua ni. Arab Musta'rabah asalnya dari Ibrahim alaihi salam. Arab Aribah, ini ada masalah. Asalnya daripada Yashjub ibnu Ya'rub ibnu Qahtan. Qahtan ni datang dari mana? Ada khilaf. Dari mana asal Qahtan? Orang Yaman
Mereka berpegang bahawa mereka asal Arab. Qahtan ni kepala kepada semua Arab. Asal daripada anak Nabi Nuh, Sam ibnu Nuh. Beberapa keturunan selepas Sam datangnya Qahtan. Dan daripada kabilah Qahtan macam kita sebut tadi, ada yang pergi ke Madinah, ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Mekah dan sebagainya. Itu pandangan satu. Asal daripada anak Nabi Nuh, Sam ibnu Nuh. Pandangan yang kedua, katakan dia berasal daripada Nabi Hud. Juga Arab yang lama lah. Kalau berasal daripada Hud, juga bererti dia asal Arab. Sebab Hud lebih awal daripada Ibrahim. Pandangan yang ketiga, mengatakan bahawa Qahtan ni bukan asal daripada Sam, tapi Qahtan ni berasal daripada Ismail juga. Ini pandangan ketiga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia pilih pandangan ketiga. Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, dia memberi isyarat bahawa asal yang dok kata Qahtan ni semua bukan asal Arab, tapi asal daripada Ismail juga. Imam Bukhari letakkan bab khas dalam Sahih Bukhari. Dia katakan bab nisbatil Yaman ila Ismail minhum aslam. Bab menyatakan bahawa Yaman ni berasal daripada Ismail. Di antaranya Aslam. Ada hadis lah. Bila Nabi SAW di Madinah, Nabi nampak anak kepada Aslam. Aslam ni memang dikenali kabilah daripada Qahtan ni, Aus ataupun Khazraj. Asal Qahtan, clear. Nabi tengok mereka duk main pedang. Dua kabilah main pedang, lawan pedang dan sebagainya, lawan panah. Nabi kata, irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan wa ana ma'a bani fulan. Nabi kata, irmu bani Ismail, wahai anak-anak Ismail, lontarkanlah panah tu. Fa inna abakum kana ramiyan, sesungguhnya bapa kamu dulu adalah tukang panah yang hebat. Bila Nabi kata Aslam ataupun orang Madinah ni anak kepada Ismail, artinya isyarat bahawa mereka berasal daripada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ini ulama khilaf lah. Cuma kalau tanya pandangan Al-Imam Al-Bukhari, dia sendiri berpandangan Arab Aribah berasal daripada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Baik, sambung cerita kita. Dah sejam lebih, nak berhenti kan sambung? Tambah sikit boleh Baik. Baik. Setelah Nabi Allah Ismail alaihi salam meninggal dunia, kita buka buku sikit. Kalau tuan-tuan boleh buka Al-Imaratu bil Hijaz. Ada tak bab? Dalam bahasa Melayu saya tak tahu. Kerajaan Hijaz kot. Ada tak? Kalau ada dalam buku. Buku semua orang ada apa? Location and nature of the Arab tribes. Location of the Arabs. Bukan, belakang. Al-Imaratu bil Hijaz. Location kita dah cerita dah tadi. Ruler ke? Bukan ruler kot. Rule and government among the Arabs. Bawah tu, subtopik dia. Di Hijaz saja. Rule in Hira. Yes, rulership in Hijaz. Okey, ada tak? Rulership in Hijaz. Kalau tuan-tuan ada buku boleh tengok dalam bab tu. Buku ni 37. Siapa ada buku ni? Kalau yang bahasa Melayu Haji Kai dah muka surat apa? Melayu kan kabut. Tak ada. Kau pakai buku apa? Buku Arab. Belakang lagi. Bawah lagi. Bab tu kita dah baca dah tadi. Oh, okey. Dia dah buang dah tu buku tu. Tak apa. Yang penting, setelah Nabi Allah Ismail meninggal dunia, kerajaan ataupun menjaga air Zam-Zam ni dipimpin oleh dua anak dia, Nabit dan juga Qaidar. Qaidar ke Qidar? Qidar. Okey, Nabit dan juga Qidar. Anak Nabi Ismail. Dua-dua ni jaga. Setelah Nabit dan juga Qidar ni meninggal dunia, urusan itu siapa yang ambil? Tok Wan mereka ambil. Mudad Al-Jurhum. Tadi mak Ismail dah pesan dah dekat Jurhum, boleh main sini, tapi ayak bukan hangpa punya. Tapi setelah, mana ada orang lain dah kat situ, yang tinggal Ismail dengan mak dia. Lepas dah tak ada siapa, pergilah kepada Jurhum, iaitu Mudad. Ismail ada anak.
mungkin selepas daripada Nabi dan juga Qidar. Ada anak lah sampai kepada Nabi SAW. Cuma mungkin pada ketika tu paling senior lah kot. Jadi pergi urusan itu kepada Mudad ibnu Amr al-Jurhumi. Dia pegang urusan tu. Dan daripada dia berkekalan untuk tempoh masa yang panjang, Jurhum jadi penguasa di tanah Arab, di Hijaz. Bukan lagi Adnani, ataupun bukan lagi Ismaili, bukan anak-anak Ismail. Lepas Mudad mati, diwarisi oleh semua daripada keturunan Jurhum. Keturunan Ismail ada dah pada ketika tu, tapi mereka tidak memegang kepimpinan air ni. Tak pegang air Zam-Zam. Sampailah untuk tempoh masa yang lama lah Jurhum. Dan Jurhum ni pun teruk. Kawal air, buat zalim kepada orang. Orang datang haji, mereka tindas. Anak-anak Ismail yang tinggal di daripada Adnani, sekarang dah sampai Adnan, yang tinggal di Hijaz, dizalimi dan sebagainya. Jadi kelompok Al-Adnan keluar daripada Hijaz. Mereka pun keluar, anak-anak Ismail. Tuan-tuan, kalau tengok sejarah kan, kita akan lihat asal-asalnya dekat, tapi semakin jauh pertembungan tu jadi nampak jelas. Walaupun asal root dia satu je. Mudad bukan orang lain, pak mentua Ismail juga. Dia baik dengan Nabi Ismail AS. Tapi bila mai ke bawah, jadi permusuhan. Keturunan Ismail, Adnan, dengan keturunan Jurhum bergaduh. Sama juga Aus dengan Khazraj. Nanti bila sampai bab dia kita akan cerita. Dua-dua adik-beradik. Tapi sampai ke belakang berlaku pergaduhan di antara mereka. Jadi lama sangat bergaduh, akhirnya Adnan Arab, anak-anak Nabi Ismail ni daripada keturunan Ismail tak tahan dengan tekanan yang diberikan oleh Jurhum. Mereka pilih untuk keluar daripada Mekah, tinggalkan Mekah. Bila mereka keluar daripada Mekah, pada ketika itu ada kelompok Khuza'ah. Khuza'ah datang berjumpa dengan Bani Bakar. Bani Bakar nanti kita akan cerita asal keturunan dia. Ada benda yang penting untuk kita cerita. Berjumpa dengan Bani Bakar Ibnu Abdul Manaf. Okey, sambung cerita. Bani Bakar bersatu dengan Khuza'ah. Mereka lawan, masuk balik ke tanah haram, lawan dengan Jurhum. Lawan dengan perlawanan yang lama dengan Jurhum. Akhirnya mereka berjaya mengalahkan Jurhum. Jurhum pada ketika tu dah jahat dah. Apa Jurhum buat? Mereka tanam semua harta-harta Kaabah dalam telaga Zam-Zam, mereka kambus. Hajarul Aswad, segala benda-benda penting yang ada di sekeliling Kaabah, mereka tanam, kambus dan mereka keluar. Dan mereka menangisilah kehilangan tu. Itu Jurhum. Jadi mereka pun keluar daripada tanah Arab dalam keadaan mereka sedih, ketinggalan apa yang mereka warisi. Di tanah Arab setelah Jurhum keluar, dikuasai oleh Khuza'ah. Yang tadi, Khuza'ah yang bersama dengan Bani Bakar. Khuza'ah kuasai, kawal semua. Cuma ini mungkin samalah situasi macam raja-raja Melayu dululah. Khuza'ah ni orang luar. Mereka datang kuasai pemerintahan Mekah. Ada benda simbolik. Simboliknya apa? Siqayatul Hajj. Bagi orang haji minum. Maka kerja Siqayatul Hajj, hampa ambil lah. Dia bagi kepada Arab. Arab buat benda ni. Suku Sakat, anak cucu Ibrahim buat kerja ni. Tetapi pemerintahan Mekah mereka pegang. Sama macam Raja Melayu sebelum mereka dululah kan. British datang, bab-bab agama ni hampa jaga. Tapi kekayaan negeri kami kaut. Begitulah Khuza'ah dan juga Banu Bakar. Juga untuk tempoh masa yang lama, Banu Bakar bersama dengan Khuza'ah, mereka berada dan menguasai tanah haram. Apa berlaku kepada anak cucu ataupun asal keturunan Nabi SAW? Keturunan Nabi, baik, ini penting. Banu Bakar, bapaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf adik-beradik kepada Quraisy. Dua-dua anak kepada Kinanah. Okey, Kinanah ada dua anak, Abdul Manaf dan juga Quraisy. Nanti kita akan jumpa hadis di mana Nabi SAW kata Allah telah memilih daripada anak Kinanah, siapa dia? Quraisy. Fihr nama dia. Ini benda penting sebab kalau bukan datang daripada keturunan Quraisy, artinya
Banu Kinanah. Daripada Banu Kinanah datangnya Bani Bakr yang bekerja sama dengan Khuza'ah. Jadi Nabi bukan daripada keturunan tu. Nabi keturunan terpilih, datang daripada Fihr ataupun Quraisy. Quraisy pula dia tak ada langsung kekuasaan. Sampailah seorang di kalangan mereka yang bernama Qusay. Qusay ibnu Kilab. Qusay ini datuk-datuk Nabi SAW. Qusay ibnu Kilab, dia datang, asalnya dia duduk di Syam. Lalu dia balik semula ke Mekah. Dia balik, dia kahwin dengan seorang perempuan yang di kalangan anak Jurhum, ataupun anak kepada Khuza'ah, anak kepada pemimpin Khuza'ah, iaitu Hulail ibnu Hubashah. Tuan-tuan kalau baca bab ni ada tulis. Dia kahwin dengan anak Hulail ibnu Hubashah yang bernama Huba. Qusay ini penting. Dia kahwin dengan Huba. Kahwin dengan Huba, Hulail jadi pemimpin di kalangan Khuza'ah, Bani Bakar jadi dia punya pembantu, tak ada masalah, hidup mereka berterusan. Sampailah setelah Hulail mati. Hulail mati, pemerintahan pergi kepada Huba. Huba siapa? Anak Hulail, isteri kepada Qusay. Qusay siapa? Qusay tok wan Nabi yang atas. Pemerintahan diwarisi oleh Qusay, oleh Huba, akhirnya sampai kepada suami dia, iaitu Qusay. Maka daripada Qusay lah keturunan Nabi SAW memerintah tanah Arab. Qusay dia punya core. Kalau tidak, kerana dia masih lagi kekal Khuza'ah bersama dengan Bani Bakar. Bani Bakar adik-beradik Quraisy sebelah sana. Jadi itulah yang berlaku di tanah Arab. Apabila Qusay, berlakulah peperangan sedikit, Qusay bergabung dengan Kinanah yang lain, lawan dengan Khuza'ah bergabung dengan Bani Bakar. Berlaku peperangan, ramai orang mati. Akhirnya mereka pun buat kata putus, berdamailah kita. Datang hakim, berdamai. Hakim pun kira-kira kos. Hakim kata, macam inilah. Yang jadi penguasa adalah Qusay. Tetapi setiap darah-darah Khuza'ah dan juga Banu Bakar, Qusay kena ganti. Darah Qusay tak payah ganti. Adil lah kan? Hang jadi pemerintah, darah mereka hang kena ganti diat. Daripada keturunan engkau, Quraisy tak perlu ganti. Jadi daripada itu bermulalah penguasaan Quraisy melalui Qusay. Qusay ada 4 orang anak. Dia kata 4 orang anak, panjang sangat dah kot ni. Dia bagi 2 anak nama Tok Kong, Abdul Manaf dengan Abdul Uzza. 1 anak nama rumah dia, Abdul Dar. 1 anak lagi nama dia sendiri, Abdul Qusay. 4 anak lelaki dia ada. Abdul Manaf, Abdul Uzza, Abdul Dar, Abdul Qusay. Mungkin Abdul Qusay dengan Abdul Uzza ni mati awal kot, saya pun tak pasti. Setelah Qusay mati, dia tinggal wasiat. Yang tinggal anak dia 2, Abdul Manaf dengan Abdul Dar. Dia tinggalkan pesan, dia kata kerajaan ni dipimpin oleh Abdul Manaf. Abdul Manaf pimpin, Abdul Dar tak ada masalah pada ketika tu, dia pun terima. Sampailah apabila Abdul Manaf meninggal dunia, bergaduh lagi adik-beradik. Anak kepada Abdul Dar kata, kami pun nak hak juga. Bergaduhlah mereka. Antara kehebatan Qusay ni seorang veteran politik yang hebat lah. Dia buat 5 benda. Dalam bab tu ada tulis. 1, dia buat Darun Nadwah, parlimen, tempat mereka berbincang-bincang. Okey, Darun Nadwah. Yang kedua, dia buat liwak. Okey, liwak ni maksudnya bendera perang hanya boleh dikeluarkan dengan izin Qusay. Kalau dia tak keluar izin, tak boleh. Yang ketiga, dia buat Al-Hijabah. Al-Hijabah ni kunci pintu Kaabah. Hanya Qusay boleh buka, orang lain tak boleh buka. Yang keempat, As-Siqayah. Siqayah maksudnya bagi minuman orang datang haji. Qusay pegang. Yang kelima, dia namakan Rifadatul Hajj, bagi makan orang haji. Qusay dia perkenalkan cukai di tanah haram. Setiap kali musim haji, dia kutip makanan dekat orang Arab semua.
kutip bagi makan tetamu Allah. Ini 5 jasa besar Qusay sebagai pemimpin. Dia ada tinggal legasi yang hebat lah. Lepas Qusay mati, Abdul Manaf. Lepas Abdul Manaf mati, anak-anak Abdul Dar dengan anak-anak Abdul Manaf bergaduh pula. Siapa nak jadi penguasa? Mereka pun gaduh, settle. Kita bahagilah sama rata. Yang memegang parlimen, yang memegang bendera perang, dan juga yang memegang pintu Kaabah, ini 3 benda dibagi kepada Abdul Dar. Tetapi yang memegang makanan dan minuman orang haji dibagi kepada Abdul Manaf. Settle masalah. Bahagi kuasa. Okey, mereka bahagi sama banyak. Abdul Manaf pegang urusan haji, Abdul Dar pegang urusan negara. Bersetujulah dua adik-beradik ni. Abdul Dar ni siapa keturunan dia? Uthman bin Affan. Daripada Abdul Dar. Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan juga sama. Itu dasar daripada Abdul Dar. Abdul Uzza, siapa ada Abdul Uzza? Anak dia seorang lagi. Khadijah. Dan juga Zubair bin Awam. Ini Abd Uzza, anak kepada Qusay yang lagi satu. Omar, sebab tu nasab Nabi SAW dengan Uthman agak dekat lah. Sebab sama-sama anak Qusay. Nabi, Uthman, Zubair dekat. Tetapi Nabi SAW dengan Abu Bakar jauh sikit. Abu Bakar daripada tim anak kepada Murrah. Qusay bin Kilab bin Murrah. Abu Bakar bertemu dengan Nabi pada Murrah, atas sikit daripada Uthman. Demikian juga dengan Umar. Umar daripada Bani Adi. Jauh sikit nasab. Uthman dekat dengan Nabi SAW. Ala kulli hal, Abdul Manaf jaga apa? Haji, bagi minum dan bagi makan orang haji. Baik. Setelah mereka bersetuju, Abdul Manaf punya anak pun ramai juga. Hashim, Muttalib, Naufal dengan Abdul Syam. 4 orang. Siapa nak ambil urusan ni lepas Abdul Manaf? Mereka undi. Undi punya undi, yang menang adalah Bani Hashim. Sebab tu Nabi kata, Allah pilih daripada anak Kinanah, Quraisy. Sebab di situ ada pemecahan antara Bani Bakar dan juga selain daripada mereka. Nabi Quraisy. Kalau Bani Bakar, habis kena halau. Dan Allah pilih daripada anak Abdul Manaf, Allah pilih Bani Hashim. Undi-undi, Hashim memegang penguasaan di tanah haram. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sebut, Inna Allah hastafa Kinanah min waladi Ismail. Daripada anak Ibrahim, Allah pilih Kinanah. Wastafa Quraisy min Kinanah. Daripada Quraisy ataupun daripada Kinanah, Allah pilih Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Daripada banyak-banyak anak Bani Hashim, Allah pilih, daripada banyak-banyak anak Quraisy, Allah pilih Bani Hashim. Keturunan yang jaga haji. Wastafani min Bani Hashim. Daripada Bani Hashim, Allah pilih aku. Saya ingat kita berhenti setakat ni dulu. Hari ini kita cerita tentang negara Arab, keturunan Arab. Ringkas sikit. Negara Arab dulu merujuk kepada Hijaz. Kemudian berkembang. Sampailah ke hujung Mauritania, sampailah ke bawah Somalia, sampailah ke atas Lubnan. Arab sekarang. Dan juga Iraq. Arab asalnya ada 3, iaitu Arab Ba'idah, Arab Majapahit ni. Arab Aribah, anak kepada Qahtan. Ingat nama Qahtan. Yang ketiga, Musta'rabah, anak kepada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan Nabi SAW datang daripada keturunan Nabi Allah Ismail yang terpilih. Dan daripada zaman Nabi SAW sampai lepas tu, anak-anak Bani Hashim memegang penguasaan di Mekah lah, mereka jaga. Kalau tengok sejarah sikit, sampailah kes ni lah, bergaduh Bani Sa'ud dengan Bani Hashim bergaduh. Ini cerita Wahabi dah lah. Sampai ni zaman 1200 Hijrah, bergaduh Bani Sa'ud dengan Bani Hashim. Bani Sa'ud dengan Bani Hashim. Bergaduh. Itu kita tak mau masuk cerita panjang lah. Cuma yang pasti,
Bani Hashim ada kerjasama dengan British ketika tu. British janjilah dengan dia. Ada memang ditulis dalam sejarah, dia ada Hussein McMahon correspondence. Hussein menjadi ketua mereka dan juga ada perjanjian dengan British. Akhirnya rakyat pergi pilih Bani Saud. Apabila rakyat pilih Bani Saud, Bani Hashim ketika tu mereka keluar daripada haram. Mereka tak pegang haram lagi. Tetapi sebagai membalas budi mereka, British bagi hadiah. Hadiahnya adalah Jordan. Bani Hashim pergi jadi raja kat Jordan, hadiah daripada British. Hashimiyah. Jadi yang di Jordan tu dia dapat dua negeri lah dia bagi kat anak kepada Hussein ni. Satu Iraq, satu Jordan. Jadi begitulah yang berlaku sampai ke hari ini. Ala kulli hal, kita berhenti setakat ni dulu. Saya minta maaf lah, tak sempat nak masuk sirah langsung hari ini. Nanti sesi kedua pun mungkin kita tak sempat masuk sirah. Kita akan cerita tentang manusia yang jahat, nama dia Abrahah. Bini orang dia curi, negeri orang dia pecah, perang dia khianat. Nanti kita cerita tentang Abrahah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ilmu sedikit sebanyak untuk mengenali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.